Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai artikel 4, iaitu artikel yang menganalisis kesalahan penggunaan bahasa dalam rencana akhbar. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Dimulakan dengan diri saya sendiri, iaitu Nur Syahira Sazwani binti Mustafa Kamal, diikuti Siti Aisyah Amani binti Najibuddin, seterusnya Nur Alisa binti Abdul Latif, dan yang terakhir adalah Nur Amalia binti Abdul Razak. Baiklah, untuk pengenalan, pengkaji merumuskan bahawa rencana sebagai penulisan yang memprofilkan manusia sebagai berita, menerangkan kejadian yang menggerakkan berita, analisis hal-hal luar negara, dalam negara dan masyarakat, dan mengajar sesuatu kepada pembaca. Seterusnya, pengkaji mengatakan rencana mempunyai fungsi yang tersendiri dalam mempengaruhi minda pembaca. Dan menurut Andi Basso, penulisan rencana adalah untuk menghiburkan, mendidik dan meyakinkan pembaca. Seterusnya, kajian ini dilaksanakan bagi mencapai objektif berikut. Yang pertama ialah mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan pembentukan ayat dalam rencana akhbar, dan yang kedua ialah menganalisis jenis-jenis kesalahan yang berlaku dalam penulisan rencana akhbar menurut perspektif Waterhouse. Menurut perspektif Waterhouse pada tahun 1989. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada saudari Siti Aisyah Amani. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Nur Syahira Syazwani di atas pembentangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Amani binti Najimuddin, nombor matrik 1813872 akan meneruskan pembentangan ini. Baiklah, bagi penyataan masalah, saya dapat lihat bahawa terdapat beberapa penyataan masalah yang telah dikemukakan dalam artikel ini. Pertama ialah penulis kerap kali mencipta kata-kata baru dalam penulisannya apabila tiada kata yang dapat menggambarkan idea yang ingin diketengahkan. Seterusnya, bukan semua penulisan dalam akhbar Melayu memenuhi rumus tata bahasa Melayu yang betul. Selain itu, penggunaan perkataan yang tidak jelas ataupun juga dikenali sebagai fuzzy words yang sangat tinggi telah menimbulkan kekaburan dan kekeliruan makna dalam kalangan pembaca. Terdapat juga sesetengah wartawan yang menggunakan perkataan klise dan jargon serta pembentukan ayat yang kompleks dalam penulisannya. Baiklah, saya akan beralih pula kepada sorotan kajian. Muhammad Hazrin Shah, Syarul Nizam dan Nur Azwan pada tahun 2019 mendapati bahawa strategi yang berkesan dalam penulisan rencana kesihatan bergantung kepada penggunaan kata yang tepat, mudah difahami dan diketahui umum. Di samping pembentukan ayat yang jelas, padat dan ringkas dan mengandungi penerangan yang jelas. Agu 2015 dalam kajiannya yang telah meneliti gaya pelaporan berita dalam akhbar dari sudut linguistik stilistik, Li Zhang dan Du 2014 telah mengenal pasti ciri-ciri leksikal yang terdapat dalam dua buah akhbar yang berlainan jenis, dalam akhbar popular dan juga akhbar berkualiti dengan menggunakan perkataan konstruktif. Neni 2014 telah menjelaskan bahawa aspek leksikal iaitu leksikal dan struktur ayat dalam akhbar perlu menitik beratkan soal kesederhanaan dan juga kejelasan. Seterusnya kita beralih pula kepada metodologi kajian. Kajian ini telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Bagi kaedah pengumpulan data, mereka telah menggunakan dua akhbar berbahasa Melayu iaitu Berita Harian dan juga Utusan Malaysia. Bagi kaedah analisis data, pensampilan statistik dan sistematik telah digunakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Nur Alisa Abdul Latif.
Baiklah, sekarang kita masuk kepada dapatan kajian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pengkaji, sebanyak 128 penggunaan kata atau ayat didapati tidak menempati saranan daripada Waterhouse 1989. Daripada jumlah tersebut, Akhbar UM telah mencatatkan jumlah yang paling tinggi iaitu sebanyak 75 penggunaan kata atau ayat bersamaan dengan 59%. Manakala Akhbar BH pula mencatatkan sebanyak 54 penggunaan kata atau ayat bersamaan dengan 41%. Di sini kami ada memaparkan rajah 1 yang menunjukkan perbandingan penggunaan kata dan ayat dalam kedua-dua akhbar. Baiklah, sekarang kita lihat kesalahan umum yang dinyatakan oleh pengkaji, iaitu yang pertama ialah penggunaan kata umum dan abstrak. Menurut pengkaji, Waterhouse menyarankan penulis untuk menggunakan kata khusus dan konkret serta mengelakkan penggunaan kata umum dan abstrak bagi penulisan kewartawanan. Kita dapat lihat data di sini menunjukkan data 1 dan 2. Data 1 menunjukkan perkataan luhur itu tidak sesuai digunakan kerana menurut Kamus Dewan edisi keempat 2015, perkataan luhur dikategorikan sebagai kata sifatan adjektif yang membawa maksud mulia, tinggi dan sebagainya. Manakala ayat tersebut ingin menerangkan tentang pemikiran baru, oleh itu perkataan bernas sesuai digantikan. Data kedua pula menunjukkan perkataan pelajar. Pelajar membawa maksud orang yang belajar. Orang yang belajar. Contohnya pelajar sekolah, pelajar universiti, pelajar maktab. Manakala ayat tersebut ingin menyatakan tentang pelajar universiti awam. Oleh itu, perkataan mahasiswa lebih sesuai digunakan dalam bagi ayat tersebut. Yang kedua ialah penggunaan kata tidak lazim. Penggunaan kata tidak lazim ialah sesuatu perkataan yang tidak sering digunakan dalam masyarakat seharian dan ia digunakan oleh golongan yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, seperti atas ini, data 1 menunjukkan kata diagrisasikan. Sebagai pembaca, pasti kita tidak faham apa maksudnya itu. Oleh itu, perkataan diagrisasikan itu tidak sesuai dan boleh digantikan kepada perkataan dikumpulkan, iaitu membawa maksud yang sama. Data 2 pula menunjukkan kata apresiasi. Apresiasi adalah penghargaan. Oleh itu, perkataan yang sesuai adalah penghargaan bagi masyarakat luar sana untuk memahami. Kata yang ketiga ialah penggunaan kata sinonim. Kata sinonim adalah ungkapan atau kata-kata yang hampir sama maksudnya dengan kata yang lain. Oleh itu, data seperti ini menunjukkan kata menyimpan dan menabung. Kedua-duanya adalah sama. Oleh itu, penulis boleh memilih antara kedua-duanya. Data kedua pula menunjukkan perkataan pensyarah dan pembimbing. Pensyarah dan pembimbing adalah membawa maksud yang sama. Oleh itu, untuk pembaca lebih memahami rencana akhbar tersebut, penulis haruslah menulis dengan lebih tepat, iaitu dengan memilih perkataan pembimbing. Oleh itu, penggunaan yang keempat, saya serahkan skrin ini kepada Amalia binti Abdul Razak. Terima kasih Saudari Alisa atas pembentangan yang jelas sebentar tadi. Saya Nur Amalia binti Abdul Razak akan meneruskan pembentangan dengan tajuk penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian. Baiklah, penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian mempunyai unsur-unsur kata seperti mungkin, barangkali dan sebagainya yang menunjukkan sesuatu yang tidak pasti ataupun was-was dalam sesebuah ayat ataupun wacana.
Sebagai contoh, dipetik daripada akhbar Berita Harian bertarikh 13 Oktober 2016, berhutang mungkin boleh menjadi pilihan akhir jika tabungan tidak mencukupi, tetapi ia bukanlah menjadi pilihan utama atau satu-satunya pilihan untuk kita. Baiklah, ini menunjukkan perkataan mungkin menggambarkan bahawa sesuatu itu tidak pasti ataupun ia menggambarkan keraguan dalam ayat tersebut yang mungkin boleh digantikan dengan perkataan yang lain. Seterusnya, penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian ataupun keraguan dalam penulisan wartawan menyebabkan pembaca boleh menjadi was-was ataupun ragu-ragu untuk mempercayai kandungan penulisan tersebut. Oleh itu, penulis seboleh-bolehnya perlu mengelakkan menggunakan kata yang menunjukkan ketidakpastian dalam rencana mereka supaya pembaca berasa terkesan dan tidak was-was akan kandungan penulisan tersebut. Baiklah, kita teruskan pada kata yang seterusnya, iaitu penggunaan perkataan jargon ataupun PJ. Jargon merujuk kepada penggunaan istilah khusus dan teknikal dalam sesuatu bidang, tetapi tidak digunakan dan difahami secara meluas oleh kebanyakan masyarakat. Contoh yang pertama, teras kritikal dalam senarai itu ialah perangkaan statut baru yang akan dinamakan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik dalam kurungan PDEA, dipetik daripada akhbar Berita Harian 19 Oktober 2016. Data yang kedua, bab 6 pula menerangkan prinsip yang menjadi panduan kepada regulasi pembiayaan politik, dipetik daripada Utusan Melaya 18 Oktober 2016. Berdasarkan data pertama sebentar tadi, perkataan jargon ialah statut. Perkataan statut merupakan istilah teknikal dalam bidang perundangan. Jargon dalam data kedua, iaitu ayat yang kedua tadi, adalah regulasi. Kesimpulannya, bagi memudahkan pembaca memahami kandungan rencana dengan lebih baik, penggunaan istilah jargon seharusnya dikurangkan ataupun jika digunakan sebaiknya disertakan sekali dengan makna dia, supaya ataupun sebagai alternatif penulis boleh menggunakan istilah ataupun nama yang sudah diketahui dan difahami umum. Seterusnya, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan bermaksud sesuatu rencana ataupun karya yang ditulis perlulah menepati aspek ejaan supaya tidak mengelirukan pembaca. Baiklah, antara contoh petikannya termasuklah yang pertama, ini bermakna corak pemikiran dan pandangan dunia atau Willstanchung perlu berubah mengikut keadaan dan tuntutan dunia semasa berteraskan perspektif transdisiplin dan tidak lagi terikat serta terkongkong dengan pemikiran sektoral, daripada Berita Harian. Yang kedua, dunia berada di ambang ketidakpastian dan ramai masih mentelaah dan mencongak apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat, dipetik daripada Berita Harian. Kesalahan ejaan boleh dikesan pada perkataan Willstanchung. Weltanschauung. Ejaan sebenar bagi perkataan tersebut ialah Weltanschauung. Baiklah, untuk kesalahan ejaan bagi contoh yang kedua, iaitu mentelaah. Sepatutnya ejaan yang sebenar untuk imbuhan men bertemu T adalah menelaah, bukannya mentelaah seperti yang kita tahu. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada penerangan ayat yang berlebih-lebihan ataupun PA. Kepanjangan dalam ataupun struktur ayat dalam penulisan kewartawanan hendaklah ringkas dan kebiasaannya bersifat singkat tetapi padat. Yang ditekankan dalam penulisan kewartawanan adalah kejelasan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca, iaitu mereka tekankan bahawa tidak lebih daripada 30 patah perkataan dalam satu ayat. Baiklah, untuk contoh, dunia berada di ambang ketidakpastian dan ramai yang masih mentelaah dan mencongak apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat, khususnya data yang ditunjukkan seperti tadi mengandungi 34 patah perkataan. Ayat tersebut mengandungi penerangan yang berlebih-lebihan. Berdasarkan pembetulan bagi ayat pertama tadi, berita tersebut telah dibahagikan kepada dua ayat, iaitu ayat yang pertama mengandungi 5 patah perkataan, dunia berada di ambang ketidakpastian, dan ayat kedua mempunyai 27 patah perkataan.
Jadi ayat tersebut ataupun petikan tersebut dapat difahami dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, penulis ataupun wartawan yang menulis rencana perlulah mementingkan unsur ringkas dan padat untuk membuat ayat dalam rencana, kerana pembaca yang membaca dia akan mengalami kesukaran untuk menerima mesej yang disampaikan sekiranya ayat yang digunakan terlalu panjang dan mungkin tergantung. Jadi mesej yang disampaikan mungkin kabul. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Syairah Syazwani. Kembali lagi bersama saya. Saya akan mengakhiri pembentangan ini dengan menerangkan mengenai kesimpulan bagi kajian ini. Baiklah, menurut pengkaji, kesalahan penggunaan ayat masih lagi berlaku dalam penulisan rencana. Dan menurut Waterhouse, kekaburan dan kekeliruan yang dihadapi oleh pembaca adalah disebabkan oleh kesalahan pemilihan bahasa ataupun kesalahan pemilihan kata dalam menerangkan sesuatu mesej yang hendak disampaikan. Tambahan pengkaji, penggunaan istilah-istilah umum atau jargon atau abstrak yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat haruslah diterangkan secara terperinci agar pembaca dapat memahami dan mencapai mesej yang hendak disampaikan. Dan yang terakhir, pengkaji juga menyarankan penulis untuk memilih pembentukan kata yang ringkas dan tidak mengemuka gagasan idea dalam satu ayat bagi memudahkan pembaca memahami sesuatu perkara. Dengan ini, berakhirlah sudah pembentangan kumpulan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.